Tadi hilang, sekarang tiba-tiba muncul pula. Datuk yang ketua saya tak hilang. Saya tak bagi peluang untuk orang-orang yang berucap. Datuk yang ketua, penjelasan. Memang saya pun ada menemui itu tempat di mana pengurusan tu boleh diterima. Tapi boleh ke Yang Berhormat menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini bilangan pengurusan dengan JMB ini yang baik dan bilangan yang tidak baik. Cuba kita, kerana Yang Berhormat ni seorang peguam, tapi saya nampaknya bila dia mencari bukti ini, bukti pun tak cukup. Inchoate evidence. Is that correct? Yes. Ya. Ya. Pasti salah itu term undang-undang. Kerana dia bersatu tu. Dia nampak satu burung hawa itu ini tu seekor pun boleh, satu pun boleh, apa pun boleh. Satu tempat di Gaza tu yang baik, semua terbaik berlaku. Tuan, dia merapu tuan. Jadi saya berharap tuan, dia merapu. Buang masa, merapu. Tak apalah, Yoman. Dia senang bertanya soalan. Ya. Jadi saya berharap Yang Berhormat dapat menjawab, kerana saya menghadapi masalah yang banyak. Masalah yang banyak. Yang Berhormat Menteri, isu yang sama, boleh saya minta penjelasan, boleh jawab sekali. Isu yang sama daripada Kepong tu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tadi Yang Berhormat Menteri kata memang adalah blok-blok atau projek kos rendah yang ditadbir dengan baik, dan Yang Berhormat Menteri kata ada lihat dengan mata sendiri. Actually sebenarnya itu bukan isu yang pokok. Kita terima bahawa akta ini tidak rampas hak untuk mengurus daripada pemilik. Itu jelas. Mereka ada pemilihan itu untuk mengurus sendiri ataupun melantik seorang pengurus bangunan, profesional lah, ikut peraturan semua. Tapi daripada 10 projek kos rendah, okey, kalau satu atau dua diurus dengan baik, itu tak selesai masalah itu. Masalah dan pendekatan yang kerajaan mesti ambil, pendekatan yang bertanggungjawab adalah untuk pastikan 10 daripada 10 itu ditadbir dengan baik. Apakah pendekatan yang kita perlu untuk pastikan itu? Bukan kita kata, 2 diurus dengan baik, jadi 8 itu mesti ikut. Hakikatnya 8 itu bukan baik. Dalam kawasan saya sendiri, saya boleh kongsi ini, saya tidak ada. Saya boleh bawa Menteri tengok kawasan Subang, tunjuk saya satu projek kos rendah yang diurus dengan baik. Ya, tidak ada. So sebab itu kita bangkitkan isu ini. Sebab itu kita kata, dan beberapa yang telah dibuat, bahawa untuk projek kos rendah, projek kos sederhana pun, low medium cost pun, ya, 60,000, 80,000 sampai itu, mesti ada satu pendekatan yang berlainan. This akta ini tidak sesuai, undang-undang ini tidak sesuai, ya. We need a different approach untuk selesai masalah itu, ya. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Kepong. Saya setuju, cuma saya ambil sebagai sekadar contoh saja. Kalau kita benar-benar semua pihak nak membantu, nak mencari penjelasan, penyelesaian, ikhtiar untuk buat, kita boleh. Saya setuju, memang terdapat banyak yang masih dalam keadaan yang cukup teruk sekali. Saya setuju. Saya nanti dalam jawapan saya akan masuklah dalam macam mana cadangan kita mengenai kos-kos rumah pangsa kos rendah, macam mana kita nak guna, sama ada guna kaedah perundangan ini ataupun mencari satu pendekatan yang lain. Saya akan bagi tahu. Jawab lagi pada YB balik pulau, sebab apa 663 tiba-tiba selepas 5 tahun kita nak tukar kepada akta yang baru, iaitu rang undang-undang pengurusan strata 2012. Saya cuma nak beritahu, memang terdapat begitu banyak kelemahan selepas 5 tahun. Didapati akta yang sedia ada tidak begitu komprehensif. Memang banyak aspek itu tidak dapat kita
kita telah pun banyak ketinggalan dan penalti-penalti tidak mencukupi dan kalau kita tengok baca buku ni kan begitu tebal sekali, mulai dari muka surat 1 sampai habis kita dapat menggambarkan bahawa kita dalam satu perjalanan. Perjalanan mulai selepas pemaju dia bina rumah bangsa ataupun bangsa puri, dia serah kepada kita apa kita nak buat dari segi pengurusan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin juga memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa rang undang-undang ini bukan digubal dengan tergesa-gesa. Dalam satu masa iaitu dia berkurang dalam lingkungan 3 tahun, kita baru dapat membawa ini kepada semua berkuasa, badan-badan berkuasa, kepada semua yang patut memberikan persetujuan, barulah kita akhirnya bawa ke Parlimen. Kita telah dalam perjalanan ini, kita telah pun melalui tidak kurang daripada 12 badan-badan bukan kerajaan ataupun stakeholders yang mempunyai pandangan yang begitu bernas, cadangan, dan termasuk juga beberapa agensi kerajaan, ya, untuk meneliti dahulu sebelum kita memberikan kepada Majlis Negara Tanah Kerajaan Tempatan selepas kita baru masuk pada Jemaah Menteri. Yang berhormat balik pulau pun dia sebut tentang UN Habitat Sedunia pada 1 Oktober. UN Habitat Sedunia ini bukan satu perkara yang tidak yang asing pada kita. Sebenarnya pada setiap tahun kementerian telah pun meraihkan Hari Habitat, UN Habitat Sedunia 1 Oktober, dan tidak lama lagi kita akan adakan satu program yang cukup besar di PICC, ya, 1 Oktober. Dan sejak tahun 2009 kita pun kita kena banyak buat program dari segi 3R, campaign 3R, dari segi house bill, dari segi seminar, meningkatkan kesedaran orang rakyat kita, dari segi UN Habitat, dari segi shelter untuk semua. Ini adalah beberapa langkah yang kita telah jalankan dan kita akan meneruskan dengan langkah-langkah untuk meraihkan World Habitat. Ya, Menteri, sikit ya Menteri. Menteri boleh saya cadang, mandangkan belum buat lagi. Kalau boleh perayaan tu buat dekat ni lah, kawasan-kawasan ghetto ni, kawasan Pantai Dalam, kawasan Wangsa Maju tadi tu, dekat kawan saya tadi tu. Ingatlah kita bincangnya orang kurang masalah, orang yang ada kemampuan, dia tahu mengurus masalah dia kan. Saya cadang kali ni buat dekat kawasan-kawasan perumahan yang susah ni, supaya dia boleh tanya soalan-soalan yang sesuai. Terima kasih Yang Hormat. Kita pernah buat di tempat-tempat, bukan di Kuala Lumpur, tapi kalau sekarang nak cadang buat di tempat-tempat susah sekarang ni mungkin lambat sikit. Mungkin tahun depan kita akan mencari jalan untuk kita pilih satu tempat untuk membantu. Tapi kerja-kerja kita, usaha-usaha kita bukan seolah-olah nak membersihkan satu tempat di bangunan rumah pangsa kos rendah. Ini bukan matlamat dia. Matlamat kalau nak pergi membersihkan satu-satu tempat tu, silaplah idea tu. Idea tu kita nak mengadakan kesedaran di kalangan rakyat. Macam mana kita harus mempunyai satu bumbung atas kepala kita. Ini big idea, tahu tak? Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Selain daripada itu, saya balik pada pertanyaan oleh Yang Berhormat Ledang, di mana beliau mengatakan rumah pangsa, penduduk tangga dan lift tidak dijaga. Saya ingin memberitahu bahawa sejak tahun 2009, Kerajaan Persekutuan telah pun mengetahui bahawa begitu susahnya supaya rumah pangsa kos rendah yang dibina kerajaan maupun dibuat oleh swasta telah pun lama, ya, terbiar dan tidak mempunyai JMB, JMC. Oleh kerana begitu banyak penghuni di rumah-rumah pangsa kos rendah ni tidak nak bayar cas-cas perkhidmatan. Bila kita sebut tentang kos perkhidmatan, tuan-tuan yang berhormat, ialah masalah di mana rakyat kita, ya, yang bila saya buat lawatan kepada rumah-rumah kos rendah, khususnya di rumah-rumah pangsa bina kerajaan,
saya dapat melihat setiap unit memang ada satu estro. Satu estro. Lepas itu, yang berhormat dari kalangan pembangkang telah pun buat komplain, kata sebab apa setiap unit hanya satu parkir kereta, tempat letak kereta. Pasal apa tak nak buat sampai dua? Ini bermaksud apa? Ini bermaksud walaupun mereka ni tinggal, rakyat, ada setengah rakyat kita tinggal di rumah-rumah kos rendah, rumah-rumah pangsa, tetapi pendapatan mereka ni memang mencukupi untuk membeli kereta, untuk pasang estro, dan tidak ada duit, baki duit nak bayar RM25 untuk maintenance charges. Saya percaya kita harus memainkan peranan, ya, sama ada wakil rakyat ataupun di kalangan kerajaan. Oleh sebab itulah saya sentiasa mengadakan lebih banyak perbincangan terbuka, seminar-seminar dianjurkan pada setiap tahun bersama-sama dengan JMB, Persatuan Penduduk Rumah-Rumah Pangsa, supaya kita dapat meningkatkan lagi kesedaran di kalangan rakyat kita bahawa kalau kita nak tinggal di rumah berserata, kita harus berpakat, dan kita harus mengeluarkan sedikit sebanyak supaya semua dapat keluarkan sumbangan mereka, barulah kita berjaya. Menteri, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, tadi saya sebut 2009 Kerajaan Persekutuan telah pun memperuntukkan 200 juta untuk nak bantu maintenance dan penyelenggaraan rumah-rumah pangsa kos rendah, bukan saja di KL, di Selangor, di seluruh negara, dan telah banyak kita buat. Tetapi yang penting sekali ialah kita buat yang cukup asas lah. Kalau lift rosak kita buat, kalau kita harta-harta bersama hanya kita buat. Dalam flat unit mereka individu kita tak boleh buat lah, mana kita boleh buat kan. Ini unfair lah kalau Kerajaan Persekutuan kena tanggung sampai semua. Tapi banyak dah buat. Dan tadi saya baru dengar yang berhormat Izzat, saya baru dengar siapa tu di kalangan pembangkang, mereka ni begitu kagum sekali dengan pencapaian Kerajaan Negeri Selangor. Ada ceria, sumbangan ceria, ada skim ini. Sebenarnya Kerajaan Persekutuan pun sudah ada. Kerajaan Persekutuan 90-10. Kalau rumah-rumah pangsa kerajaan, kalau dibina oleh kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun persekutuan, kalau ada aspek-aspek yang perlu kerajaan bantu, iaitu memperbaiki lift, mengecatkan bangunan, kita keluar 90%. Dan jawatan kuasa kalau ada, persatuan penduduk 10% ya. Ini lebih kurang macam ceria lah. Tapi saya ingat kita Kerajaan Persekutuan memperkenalkan peruntukan ini dulu, barulah Kerajaan Selangor keluar dengan ceria pula, sumbangan ceria. Ya? Pada saya, lepas tu kota pula lah. Baiklah Datuk Yang Dipertua, mengenai fee yang dichargekan oleh JMB ataupun nak tanya pula. Terima kasih. Saya cuma nak tahu Yang Berhormat Menteri nak jawab ke tidak hari ini pasal soal mangsa pengecualian stamp duty, sebab hari dah 3 minit lagi 5.30. Kalau tak ada saya nak balik dulu. Sabarlah Yang Berhormat. Saya hari ni walau bagaimanapun saya tak habis hari ni. So kita kena tunda sampai habis belanjawan diluluskan, baru kita nak sambung balik ni. Banyak lagi. Selepas 22 November. So kalau kita masih ada, tak apalah. I will answer your question pula. Mengenai fee yang di-charge oleh JMB ataupun badan pengurusan begitu tinggi, kita tidak seolah-olah bagi mereka ni menetapkan apa kena di-charge. Sebagai penghuni, kita juga ahli dalam JMB MC. So kita berhak bila kita pergi mesyuarat, kalau di table kata kena charge satu unit kena bayar berapa kena, kalau kita semua tak setuju, kita boleh bantah. Dan kalau bantah pun dia orang tak nak dengar, kita boleh bawa kat COB. COB akan buat satu
keputusan yang fair lah. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya rasa patut juga Ibu ambil kesempatan buat sikit penerangan ringkas. Sebab saya yakin isu ni juga akan keluar semula besok dalam pembentangan belanjawan. Sebab kerajaan mencadang untuk membina lebih banyak projek perumahan mampu milik, terutamanya untuk golongan yang berpendapatan rendah. Dan sekaligus perkara ini juga mencakupi isu berkenaan dengan penganiayaan ataupun rasa tertipu pembeli rumah yang sepatutnya dikecualikan, kata pengecualian stamp duty tadi, sebenarnya mereka tidak dapat kerana masalah strata, perkongsian strata hak milik ni. Jadi kalau boleh ambil kesempatan sikit dalam masa 2-3 minit, terangkan perkara ni supaya benda tidak berlanjutan dalam belanjawan akan datang dan seterusnya. Selepas belanjawan kita bincang, nanti lagi teruk accumulation ke. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, mengenai isu stamp duty sama ada ianya dikecualikan dalam pembelian rumah bangsa, saya ingin nak memberitahu rang undang-undang ini memang bukan satu rang yang sesuai untuk mengandungi syarat-syarat ataupun keistimewaan seumpama ini. Selalunya pada lazimnya kalau kita melihat dalam sejarah kita sejak merdeka, jika ada kemudahan-kemudahan seumpama ini, ada pula keistimewaan seumpama ini, sentiasa keluar dalam belanjawan negara. Dan pada tahun lepas, siapa kena tipu saya tak tahu, tapi sebagai seorang pembeli, sebelum beli kita kenalah bertanya dulu, nak mengetahui dulu sebenarnya sama ada dapat pengecualian atau tidak. Okey? Datuk Yang Ketua, Yang Hormat, kita sambung. okey, terima kasih.